وابعث مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله وقوموا لله قانتين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Sidang jemaat yang berbahagia sekalian, sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bulan Syaban, begitu gerbai kepada bulan Ramadan al-Mubarak pada bulan depan. Insya-Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh iman dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, oleh kerana besarnya Ramadan al-Mubarak, walaupun tak sampai masa lagi, patut kita orang kata merasai kebesaran, kehebatan tentang satu bulan dalam Al-Quran Karim itu sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dan satu bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Sama-samalah kita menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala menjadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang telah lepas, yang mana kita nak ambil taklih dah. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, apabila kita tinjau pula kepada tempat kita hari lain, seolah kata kita hendak menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang difirman oleh Allah taala, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah taala ialah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu perkara yang menjadi titik bertemu ataupun titik bersama umat Islam seluruh dunia menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita benar-benar menghayati pengertian yang dimengertikan, diajarkan oleh Allah Taala kepada kita untuk menjadi cara hidup kita Islam yang sempurna. Saudaraku sidang jemaat yang dimati Allah, apabila kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu, maka kita rasa kata lembut hati. Tuhan seru kepada orang beriman, dah sudah tentulah orang beriman tu orang Islam. Dah tak jadi kepada orang kafir, tak jadi kepada Yahudi, tak jadi kepada manusia-manusia yang beragama pelong. Hanya berlaku kepada orang yang beragama Allah Subhanahu wa taala. Diseru supaya beriman, benar-benar beriman. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri ataupun ketua di antara kamu. Kadang-kadang kita langgar ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sedar, ataupun dengan apa yang kata dengan kita tu tahu dah kita berasa kata, tetapi kita duk langgar juga. Sedangkan ayat Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyalahi, bahkan banyak menyalahi nafsu-nafsu kita, kehendak-kehendak kita. Apabila kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita langgar fitrah semula jadi kita sebagai manusia
yang menyebabkan kita tu dah seolah kata duduk zoling diri sendiri. Dah lawai perintah Allah SWT berarti nahah pada diri kita sendiri. Apabila Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu, hendaklah penuh-penuh kita beriman. Jangan berdolak dalih lagi ataupun setengah kita tak, setengah kita tak. Dah merupakan kecacat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Oleh itu apabila Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dah walaupun bulan Ramadan tak sampai lagi, dah kita beriman dah. Dan beriman daripada dulu, sekarang dan selama-lamanya untuk kita menyahuti fardu dah di atas berpuasa ke atas umat dah di atas kita sebagaimana umat-umat dulu berpuasa. Mudah-mudahan kita bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Taala. Ini merupakan peringatan yang besar dah supaya kita tu jangan lupa. Kerana tabiat semula jadi manusia lupa. Dah lupa diri, lupa Tuhan, lupa agama, lupa tanggungjawab. Lupa segala-galanya dikatakan al-insan. Oleh itu perlu wajib memberi peringatan seminggu sekali sekurang-kurangnya mendengar khutbah untuk kita merasai orang yang kata keimanan, rasa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dinun nasihah, agama nasihat mesti kita dengar. Walaupun kita kata kita dengar semua takwa, dengar lagi supaya masuk dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita benar-benar sebagai orang yang benar-benar rasa takwa sungguh. Kehidupan yang benar-benar orang yang kata menghayati takwa sungguh sebagai Islam, sebagai cara hidup sungguh. Dah benda lagu ni seolah-olah kata kita rasa jemu kadang-kadang. Sebenarnya hak kita jemu tu belum lagi kita rasa sungguh-sungguh. Sebab tu kita langgar perintah Allah Taala kadang-kadang dalam keadaan kita sedar. Dah wal yazubillah min zalik. Oleh itu dah wajib kita memberi peringatan demi peringatan. Wa zakir fa inna dzikra wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sangat-sangat memberi manfaat kepada orang beriman. Peringatan. Benda itulah. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiap-tiap hari Jumaat dah dengan rukun ketebah, dengan isu semasa supaya manusia ingat jangan lupa dan masa seminggu. Dan seterusnya kalau masa setahun, jangan lupa bulan Ramadan al-Mubarak. Sehebat-hebat bulan, sebesar-besar bulan yang kita nak sambut dengan penuh keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan orang beriman yang sebenar. Tadakkur sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri merupakan kehidupan kita hari ini. Seolah kata tiap saat, tiap masa wajib kita taat kepada Allah dan Rasul dan juga ketua di antara kamu. Yang menjadi soalan kita, yang ketua di antara kita tu kita duk langgar kadang-kadang. Dah kita buat pernah. Dah dosa dengan tidak ada sedar seolah kata. Dah ngatak khabar. Ini merupakan kelalaian kita. Dah yang mana kehidupan kita tu bergelomak semua. Wa ulil amri seolah-olah kata pemimpin di antara kamu, di pemimpin dah di antara ulama-ulama dan juga pemimpin-pemimpin yang dilantik yang tidak langgar perintah Allah Taala wajib kita taat walaupun perasaan kita bercanggah. Lok dulu perasaan kita tu. Dah kerana masing-masing ada perasaan, masing-masing ada orang yang kata cara pemikiran. Tetapi kita selaraskan fikiran kita dengan kehendak Allah Taala, barulah kita bersatu padu di atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Tadakkur sidang jemaat yang dirahmati Allah. Oleh itu taat kepada Allah Taala yang menjadikan kita maju di dunia, maju di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dah, mana kalau mengata perselisihan ataupun orang kata perkara yang tak serupa biasa berlaku pada manusia, dah mana farudduhu ilallahi wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasul, itu jalan penyelesaiannya. Tadakkur sidang jemaat yang dirahmati Allah. Oleh kerana besarnya perayaan Ramadan, dah bukan semata-mata bulan puasa. Dah yang menjadikan kita kata Ramadan bulan puasa hanya sebagai rukun Islam. Dah satu rukun daripada rukun Islam ialah puasa di bulan Ramadan. Sebenar pengisian Ramadan bulan Al-Quran, pengisian Ramadan bulan untuk kita beribadah solah yang lebih, dan juga pengisian Ramadan bulan untuk kita buat kebajikan-kebajikan yang banyak yang mereka katanya disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang kata pengertian Ramadan seolah kata penuh dengan amal kebajikan yang wajib kita orang kata bersiapkan diri kita sungguh untuk menyambutkan Ramadan yang mana masa tak sampai sebulan dah. Tadakkur sidang jemaat yang dirahmati Allah. Kembali pula kepada kampung kita.
dikatakan dah kita gelar kata cun takwa, kampung takwa. Jadi antara wisaitat masjid kita. Maka sudah tentulah kita berasa lembut hati dah dan leha gapo sekalipun. Bila lagi kita nak melantikkan pemimpin dah antara kita dah sama ada pemimpin masjid ataupun pemimpin kampung, dah sudah tentulah orang kata banyak calon-calon yang kita rasa ingin. Walaupun sekalipun dah kita nak ujar dikata selarah dah dalam pemikiran kita. Nah, orang kata daripada dulu sekarang dekat selama-lamanya kita duk berjalan keadaan bersatu padu molek. Oleh itu perlatikan pemimpin dah kita serahlah kepada Allah SWT, siapa dia yang Tuhan nak lantik. Dah itu orang kata cara. Dah orang kata kita cerah, cara luah-luah. Dah yang mana kehendak hati kita kadang-kadang tak serupa dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dah kita mesti membuka dada menjadi luah dalam apa sekalipun. Moga-moga Allah Taala menjinakkan hati kita untuk kita menjadi hamba kepada Dia dan menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi Allah Taala yang sebentar sementara ini. Tara kesidang jemaat kirimat Allah. Belum kita tinjau pula kepada senakan dunia dah peperangan demi peperangan yang menjadi alamat kiamat yang berpunca daripada hati manusia yang sangat jahat. Dah kafir laknatullah Yahudi, dia sentiasa membunuh umat Islam. Tetapi umat Islam tak ada rugi gapo, mati syahid. Dah hidup mulia, mati syahid. Ini sentiasa berlaku seolah kata di antara alamat kiamat peperangan demi peperangan. Dah peperangan secara luah-luah seolah kata dah berebok lagi. Ini merupakan proses yang Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan apa kata kafir Yahudi dah ataupun kafir-kafir lain. Supaya al-Islam dibangkitkan dengan cara yang suci-suci sungguh, yang bersih-bersih sungguh. Dah sebab itulah tempat kita ni kita kata peperangan di segi senjata dah tak ada berlaku mana dah, tetapi peperangan di segi pemikiran, dah peperangan di segi seolah kata ekonomi, dah peperangan di segi cara hidup dah sangat hebat. Kerana Yahudi ni orang kata dia perakat dia tu seluruh dunia, dah melalui seolah kata macam-macam cara budaya buat menyebabkan kita langgar perintah Allah Taala, dah memusnahkan akhlak yang mulia, dah orang-orang Melayu Islam pak kita dah menyebabkan manusia-manusia rusak, dah dikalahkan oleh orang perangkat Yahudi. Walaupun sekalipun kita dah sebagai umat manusia jangan putus asa, dah sebagai manusia yang beriman yang bertakwa, sangatlah kita rojak kepada Allah Taala sungguh-sungguh untuk baiki diri kita, untuk bertaubat diri kita. Moga-moga Ramadan bulan maghfirah dah segala dosa sebelah bulan kita dah dapat kita masuk dalam pintu Ramadan dengan kita bertaubat kepada Allah Taala. Maghfirah Allah Taala menjadikan kita manusia yang bersih, manusia yang suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Kehebatan seolah pemikiran Yahudi ni dah dia telah perangkap belakang-belakang dah. Lebih lagi di segi ekonomi. Dah saya sebut ekonomi kerana ekonomi ni jarang orang nak sebut. Lebih lagi di mimbar ketebah. Maknanya kita sebut hak akhirat dah, kita sebut hak penting-penting hal lain, tetapi hak ekonomi ni seolah kata dunia semata-mata. Tetapi kalau kita tinjau pada ajaran Allah SWT, ekonomi sebahagian daripada kehidupan umat Islam mesti diperjuangkan. Seperti mana jaringan ekonomi kita kata tempat kita ni dah sentiasa berlaku. Dah orang Melayu Malaysia dah mari buat perniagaan tempat kita, sedar tak sedar. Dah kita ada pusat perniagaan yang besar dah di tempat kita, dah Taning Nara dan juga orang perkata jalan ni ada orang Melayu kita untuk membangunkan ekonomi. Walaupun sekalipun kita nak lawan Yahudi tak boleh, kerana telah menguasai sungguh-sungguh di segi ekonomi melalui media, melalui orang kata jaringan global. Dah orang kata hak Yahudi tak tu seolah tak merangkap sungguh-sungguh. Tapi kita sebagai umat Islam jangan putus asa, kerana kita ada salah satu sistem ekonomi Islam yang kuat, yang sangat hebat, yang sangat adil, yang sangat memajukan dunia, selamat lagi menyelamatkan. Itu ekonomi Islam. Tetapi ekonomi Yahudi ni seolah kata meracunkan manusia, membunuh manusia, berkata merosakkan manusia. Walaupun maju, tetapi maju itu dah menyebabkan manusia tu orang kata deraka kepada Allah Taala, wal iazubillah min zalik. Oleh itu ekonomi Islam lah sebagai tangok pada dunia pada hari ini. Dah berdasar kepada iman dan takwa kepada Allah Taala, ekonomi Islam lah memajukan umat Islam. Oleh itu manusia yang orang kata Tuhan bui bijak dalam perniagaan, bangunlah ekonomi Islam sungguh-sungguh supaya kehebatan Islam di akhir zaman dapat nampak sungguh-sungguh berdasar kepada akidah yang sebenar ahli sunnah wal jamaah dan ibadah yang mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala Islam akan bangkit di akhir zaman pada hari ini.
Dah itulah kita harap kita moga-moga kita menjadi penyokong kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sungguh-sungguh, Islam yang syumul, yang orang kata meliputi segala-galanya, yang bermula pada akidah, ibadah, akhlak dan juga cara hidup Islam di segi fardu kifayah, perniagaan dan muamalah dan lain-lain lagi, insya-Allah SWT. Ini merupakan proses kebangkitan Islam di akhir zaman dan sejarah akan berulang kembali. Oleh itu kita sebagai orang kata orang kampung biasa ini, walaupun orang kampung biasa, hendaklah kita ambil pengertian al-Islam sebagai cara hidup sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Taala membaikkan cara hidup kita, cara pemimpin kita, cara punam kita, cara pengikut kita sebagai makmum, di masjid di mana-mana saja tempat kita, insya-Allah Taala. Tuhan orang kata membuka jalan, memberi taufik hidayah kepada kita semua untuk menjadi manusia yang beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fi ma amar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita muhasabah diri kita, terutama kampung kita yang kita orang kata hidup di atas dasar kata persatuan, satu padu sungguh di antara pemimpin-pemimpin kita. Dan kalau kita tinjau kepada masjid, imam, khotib bila dan juga kamar-kamar masjid dan juga makmum-makmum semua pun bersatu padu. Tak ada orang kata ada berpecah belah walaupun di segi apa sekalipun. Walaupun pemikiran kita tak sama, tapi kita bersatu padu di atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak memperhalusi lagi imam khotib bila ni sebagai pemimpin seolah kata satu badai saja. Boleh gila gi mari. Tu imam sebagai peratan, khotib bila sebagai orang peratan. Ni dalam pentadbir radio lagu tu. Walaupun sekalipun kata apabila putus mana-mana satu, mesti kita cari orang yang layak dan boleh bekerja sama seolah status jiwa, yang mana dekat kampung kita ni seolah kata ada dah hak Tuhan berkata duduk cedek untuk nak menjadi hebat lagi cara pentadbiran masjid supaya selarah dengan hukum hakam Allah Taala dan juga undang-undang Forbes negeri Sieh. Oleh itu merupakan kewajipan kita untuk kita memilih ataupun tak pilih pun berkata berlatih care tu jadi kata sehati sejiwa sungguh. Manakala kehendak masing-masing tu gitulah orang kata kita tak tepi dulu. Ni orang kata satu pengalaman yang kita sama-sama mesti yang berap kata dari pentadbir yang orang kata sehebat imam khotib bila ke makam masjid dan juga makmum semua terasa kata bersatu padu kita jaga semua benda ni. Moga-moga Allah Taala lah yang memimpinkan kita dan untuk memajukan masjid kita dengan imarah masjid dan macam-macam yang kita ada usaha. Moga-moga Allah Taala kekalkan sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.